Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan pengajian dan pensyarah saya iaitu Prof. Dr. IR Dr. Riza Atik bin Orang Kaya Rahmat. Saya Nurul Hazliana binti Hambali dengan nombor matrik A179686 akan membentangkan laporan saya yang bertajuk Projek Akhir Kursus Pengangkutan Bandar bagi kursus LMCP 2502 Pengangkutan Bandar sesi 2022-2023 semester 1. Seterusnya, masalah pengangkutan yang dihadapi. Setelah dikenal pasti dan diteliti, saya dapati bahawa terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan pengangkutan di Bandar Melaka. Yang pertama ialah masalah berkaitan dengan jalan raya. Yang kedua, masalah berkaitan dengan pencemaran alam. Yang ketiga, masalah berkaitan dengan pengangkutan awam. Dan yang terakhir ialah masalah berkaitan dengan kemudahan-kemudahan lain seperti laluan pejalan kaki dan laluan berbasikal. Masalah pertama iaitu masalah berkaitan dengan jalan raya. Masalah berkenaan dengan jalan raya ini dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu masalah berkaitan dengan lalu lintas dan masalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan raya. Masalah berkaitan dengan lalu lintas ialah di Bandar Melaka sering berlakunya kesesakan lalu lintas akibat penggunaan kenderaan persendirian yang terlalu tinggi. Seterusnya, jika kita ke Bandar Melaka, kita juga dapat lihat sering berlakunya kemalangan jalan raya. Yang ketiga ialah lorong yang tidak mencukupi untuk menampung jumlah kenderaan yang terlalu banyak. Bagi masalah penyelenggaraan jalan raya pula ialah kita dapat lihat sering berlakunya kerosakan penghadang jalan raya yang tidak dibaiki dan jalan yang berlumpur atau berlubang. Berikut merupakan visual masalah berkaitan dengan jalan raya. Seterusnya, masalah kedua iaitu masalah berkaitan dengan pencemaran alam sekitar. Setelah diteliti, saya dapati bahawa terdapat dua pencemaran yang lazimnya berlaku di sekitar Bandar Melaka iaitu pencemaran bunyi atau hingga. Yang kedua ialah pencemaran udara. Bagi pencemaran bunyi, kita akan sering mendengar bunyi bising akibat kenderaan bermotor dan bunyi hon di sekitar Bandar Melaka, terutamanya di kawasan-kawasan tumpuan seperti di sekitar di sekitar kawasan Eva Musa, Mahkota Perit dan Dataran Pahlawan. Pencemaran bunyi ini akan mengganggu emosi manusia, mengurangkan mutu pendengaran dan akan mengganggu habitat fauna. Bagi pencemaran udara pula, ia berlaku disebabkan oleh pelepasan asap dari kenderaan bermotor dan lambakan kenderaan di atas jalan raya. Seterusnya, berikut merupakan visual masalah berkaitan dengan pencemaran alam sekitar. Masalah yang ketiga ialah masalah berkaitan dengan pengangkutan awam. Yang pertama, pengangkutan awam tidak mencukupi untuk menampung pengguna yang ramai dalam satu-satu masa. Yang kedua, jadual perjalanan yang tidak tepat waktunya seperti yang ditetapkan dalam jadual. Berikut merupakan visual masalah berkaitan dengan pengangkutan awam. Seterusnya ialah masalah yang keempat iaitu masalah yang berkaitan dengan kemudahan-kemudahan lain. Setelah diteliti di sekitar Bandar Melaka, saya dapati bahawa kemudahan laluan pejalan kaki dan laluan basikal adalah sangat terhad. Yang seterusnya ialah ketiadaan tempat khas atau parkir berkunci untuk meletakkan basikal atau skuter elektrik. Berikut merupakan visual masalah berkaitan dengan kemudahan-kemudahan lain. Seterusnya, slide ini memaparkan polisi pengangkutan yang dapat dicadangkan. Yang pertama, mengaplikasikan teknologi terkini yang mampu mengurus keadaan lalu lintas dengan lebih berkesan. Kedua, membuat turapan jalan secara berkala. Yang ketiga, menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam yang selamat, bersih, lestari serta aksesibel. Yang keempat, memberikan keutamaan kemudahan pengangkutan awam kepada golongan-golongan istimewa seperti orang tua, orang kurang upaya dan golongan-golongan yang berpendapatan rendah. Yang kelima, memberikan keutamaan kepada pengangkutan yang lebih nature friendly yang mana ianya tidak mencemarkan alam sekitar seperti kenderaan elektrik iaitu kereta elektrik ataupun motor elektrik. Dan yang terakhir ialah mengutamakan penggunaan pengangkutan aktif dalam kehidupan harian masyarakat. Cadangan jangka pendek selama 3 tahun. Antara cadangan yang dapat saya utarakan ialah yang pertama, menyediakan perkhidmatan bas rapid transit BRT dengan kadar tambang yang murah. Yang kedua, menggunakan kadar parkir yang lebih tinggi di tempat-tempat yang sesak dan mempunyai permintaan yang tinggi. Yang ketiga, menyediakan parkir khas dan memperbanyakkan lagi stesen pengecas kenderaan elektrik untuk kereta-kereta elektrik.
Dan yang keempat, menyediakan dan memperbanyakkan lagi kemudahan untuk pengangkutan aktif yang selamat seperti laluan pejalan kaki dan laluan berbasikal. Dan yang terakhir ialah menyediakan penerangan lalu lintas di kawasan-kawasan yang sibuk seperti kawasan perumahan dan persimpangan-persimpangan yang sangat sibuk. Seterusnya, cadangan jangka panjang selama 30 tahun. Antara cadangan yang dapat saya utarakan ialah yang pertama, menyediakan sistem pengangkutan yang lebih moden. Yang kedua, membina jalan lingkaran dan bertingkat. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi Intelligent Transportation System iaitu ITS. Tuntasnya, pengangkutan bandar merupakan salah satu langkah yang berkesan bagi mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas yang sering berlaku di Bandar Melaka. Di samping itu, pengangkutan bandar juga dilihat mampu menjadi inisiatif memajukan ekonomi negara kita pada masa akan datang. Oleh itu, cadangan-cadangan jangka pendek dan jangka panjang yang diutarakan sebentar tadi sewajarnya diambil kira dan dilaksanakan secara berkala dan serius bagi mengelakkan masalah yang sering berlaku di atas jalan raya dari terus membarah. Diharapkan cadangan-cadangan tersebut bakal dilaksanakan oleh pihak-pihak berwajib demi kemaslahatan negara dan kita bersama.